Terima kasih Redwin. Assalamualaikum. Sarawak patuh dengan arahan untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Disember depan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata Sarawak akan mengikut arahan pelanjutan tempoh PKPP berkenaan seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, pematuhan arahan seperti yang diambil Kerajaan Persekutuan ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga. Mengambil contoh negara luar seperti New Zealand yang merekodkan peningkatan mendadak kes positif COVID-19, Ketua Menteri menegaskan semua pihak tidak boleh mengambil mudah penularan pandemik COVID-19 ini. Ketua Menteri menyatakan demikian selepas sambutan Hari Wanita 2020 Sarawak di Kuching. Sementara itu, beliau memaklumkan usahawan wanita yang tercicir daripada bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 2.0 dan geran khas Prihatin bakal menerima bantuan tunai RM2,000 daripada kerajaan negeri. Ia melibatkan usahawan wanita yang tidak memiliki lesen dan permit perniagaan serta tidak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan yang menyebabkan mereka tidak layak mendapat bantuan BKSS dan Prihatin. Selain itu, golongan wanita ini juga hendaklah menghasilkan produk dari rumah. Pada majlis sama, Ketua Menteri turut menyampaikan pelbagai anugerah tokoh wanita 2020. Antara penerima ialah mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Batang Lupar Dato' Sri Rohani Abdul Karim yang menerima anugerah Dato' Petinggi Laila Taib serta Purple Lily Social Association yang menerima anugerah Ketua Menteri Pertubuhan Cemerlang. Pengumuman pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Disember tahun ini mendapat reaksi positif. Rata-rata masyarakat menyokong dan berpendapat bahawa negara masih belum menang dalam memerangi wabak tersebut. Berkenaan dengan PKP sampai 31 ini adalah memadai lah. Sebab kita sekarang ni belum dapat memenangi COVID-19 ini. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum bahawa kerajaan telah memberitahu bahawa vaksin ini belum dapat lagi ini, dan setakat itu kita kena ikutlah. Setakat ini untuk extend to Disember 31 ini merupakan satu keputusan yang memang yang betul lah untuk kepentingan rakyat semualah. Saya memang sokong lah. Bagi saya lah, kalau melanjutkan PKPP ini sangat bagus. Saya sangat menyokong agar dapat mengurangkan jumlah yang dijangkiti. Untuk kita memikirkan dia terlalu panjang atau terlalu pendek, kita tidak tahu sebab penyakit ini sedang berada di sekeliling kita, dan apa yang perlu sekarang adalah usaha kita untuk mengekang dia sehingga kita dapat meminimalkan jangkitan ataupun sifar jangkitan, baru kita puas hati. Tuai rumah dan ketua kampung di luar bandar digesa supaya membuat pendaftaran nama pengunjung atau penduduk dari luar yang hadir ke majlis perkahwinan atau pengebumian di rumah panjang atau kampung mereka. Menyuarakan gesaan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ogah Embas berkata beliau bersetuju dengan cadangan sedemikian yang dibangkitkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Gerald Rentab Jabu berikutan pandemik COVID-19. Menurut Dato' Amar Douglas, ketika majlis keramaian atau kematian di luar bandar, tetamu atau pengunjung yang hadir adalah ramai. Justru penjarakan fizikal agak sukar untuk diamalkan. Sehubungan itu, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, dengan mendaftarkan nama pengunjung dan nombor telefon bimbit akan memudahkan tindakan pengesanan sekiranya diperlukan. Jelasnya, ia juga merupakan prosedur operasi standard SOP yang diamalkan di kawasan bandar dan bandaraya serta maklumat sedemikian amat berguna apabila Jabatan Kesihatan ingin menjejak kontak kepada pesakit COVID-19. Dato' Amar Douglas berucap pada majlis pelancaran bengkel kepolisan komuniti untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Bahagian Betong. Golongan belia di Sarawak diseru libatkan diri dalam bidang teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penglibatan belia dalam bidang tersebut selari dengan usaha kerajaan yang memberi penekanan terhadap gagasan transformasi ekonomi digital Sarawak.
Sehubungan itu, Dato' Abdul Karim berkata Kerajaan Sarawak dengan kerjasama swasta akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif seperti Strategi Ekonomi Digital Sarawak 2018-2022 bagi meningkatkan tenaga kerja belia yang dapat menyumbang terhadap pembangunan negara. Dato' Abdul Karim berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Sarawak tahun 2020 di Kuching. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan Anugerah Perdana Belia Negara 2020 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Dato' Abdul Karim menjelaskan Sarawak akan menumpukan usaha terhadap pembangunan golongan belia bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cabaran, lebih-lebih lagi ketika negara berdepan pandemik COVID-19 yang menjejaskan ekonomi negara malah dunia. Daerah Kuching merekodkan 1 kes baharu positif COVID-19 di Sarawak hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan kes ke-698 ini melibatkan seorang wanita dan dikategorikan sebagai kes tempatan. Kes ke-698 ini merupakan kes saringan pra-pembedahan membabitkan wanita berumur 48 tahun. Kes telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak hari ini. Siasatan lanjut dan pengesahan kontak kepada kes ini sedang giat dijalankan. Sementara itu, kluster alam merupakan satu-satunya kes di negeri ini yang masih aktif dengan melibatkan seramai 7 orang kes. Juga dimaklumkan tiada kes pulih hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal 662 orang. Manakala seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. Seramai 2 pesakit dalam siasatan baharu dilaporkan hari ini. Jumlah kematian kekal 19 orang. Program Juh Bermukun Khas Wira Negara 2020, Anjuran Sarawak FM bersempena sambutan Hari Kebangsaan bakal bersiaran langsung hari ini menerusi laman Facebook rasmi Sarawak FM. Penganjuran program merupakan antara inisiatif bagi menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan sepanjang pandemik COVID-19. Orang ramai boleh menyaksikan siaran langsung program Juh Bermukun Khas Wira Negara 2020 ini bermula pukul 8.50 malam ini. Sementara acara bermukun akan bermula pukul 10.10 malam hingga 12.30 malam. Program ini juga boleh diikuti menerusi saluran radio Sarawak FM. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan.